Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang Allah. Pada hari ini kita akan sama-sama menyelusuri juzuk ke-14 di dalam surah An-Nahlu, ayat yang kedua pada muka surat ataupun halaman 267. InsyaAllah. Saya harap semua berada dalam keadaan sihat dan masih lagi momentum Ramadan itu kekal dan mendapat suatu input yang baru setiap kali kita mentadaburi Al-Quran insya-Allah. Jadi di dalam surah An-Nahlu ayat yang kedua Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yunazzilul malaikati barruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Maksudnya Allah dia menurunkan para malaikat membawa ar-ruh dengan perintahnya kepada sesiapa yang dia kehendaki hamba-hambanya dengan berfirman iaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahawa tiada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Jadi ayat yang kita baca sebentar tadi memberikan kita cara pandang baru kepada Al-Quran. InsyaAllah hari ini sudah Ramadan yang ke-14. Saya ingin bertanya, sudahkah kita membaca Al-Quran selama 14 hari ini pada bulan turunnya Al-Quran iaitu Ramadan? Ataupun menyebabkan kita mempunyai cara pandang yang baru apabila kita membaca Al-Quran pada kali ini. Kalau masih belum lagi mendapat nafas yang baru daripada Al-Quran ni, insya-Allah masih belum terlambat. Mudah-mudahan dengan ayat yang kita bakal bincang pada hari ini bakal mengubah 360 darjah pandangan kita kepada Al-Quranul Karim, insya-Allah. Dan ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita dengar nama Al-Quran ni yang selalu disebut ialah dalam gelaran Al-Kitab, An-Nur, Al-Furqan dan sebagainya. Tetapi dalam ayat ini Allah menyebut Al-Quran dalam sebutan apa tadi? Sebutan Ar-Ruh. Apakah itu Ar-Ruh? Jadi kalau kita tahu Ar-Ruh ini yang bermaksud sesuatu yang memberikan kehidupan seperti mana yang kita maklum. Apabila manusia ni ada ruh, maka hiduplah dia. Maka Allah ingin memberitahu kita di samping Al-Quran itu kita baca, Al-Quran itu memberikan kita kejelasan dengan cahaya-cahaya An-Nur. Tetapi di sana ada juga fungsi Al-Quran iaitulah memberikan kehidupan kepada pembaca-pembacanya. Jadi bayangkan sesuatu yang tidak ada berlaku kematian. Jarang sesuatu tu nak hidup jika ianya sudah sedia kala hidup. Mestilah ada benda ataupun perkara yang sudah mati, maka barulah kita boleh hidupkan ia. Jadi bila Allah kata Allah turunkan Al-Quran itu dengan nama Ar-Ruh, maka mesti ada sesuatu yang sudah mati di dalam diri kita. Dan Al-Quran dibaca sepanjang kehidupan manusia dekat muka bumi ni, kita mungkin nampak manusia itu bernafas. Kita lihat degupan jantung dia sangat kencang. Tapi keadaan itu tidak memberikan manusia itu satu isyarat bahawa ia benar-benar hidup. Ada kalanya nafas laju tapi dia boleh jadi mati. Jadi itulah sebab kenapa Allah berkata dalam keadaan begitu, manusia ni bila membaca Al-Quran, manusia perlukan suntikan Ar-Ruh
daripada Al-Quran untuk terus kekal hidup dengan makna yang sebenar. Jadi di sini sebenarnya definisi kematian bagi seseorang manusia itu adalah melibat kadang-kadang kita punya jasad berjalan dengan baik tetapi kita tidak sedar bahawa hati kita telah mati. Jadi ada orang ataupun manusia di muka bumi ini mendefinisikan kehidupan ini iaitu dengan bahagia. Bahagia. Kehidupan ini perlu berpasangan, perlu banyak duit, perlu ada rumah besar, ada kereta besar. Banyak sangat definisi kehidupan yang dibawa oleh manusia sekeliling kita. Sehingga perkara ini mengakibatkan ada kebarangkali hidup yang manusia itu bawa. Jadi Allah dalam Al-Quran sentiasa membawa kepada satu dimensi yang baru, iaitu kita kena betul cara pandang kita kepada kehidupan. Kalau kehidupan kita ini sekadar hendak mengikut definisi kita, dan kebanyakan manusia dia tidak akan mampu benar-benar hidup di muka bumi ini. Sebab jika manusia mendefinisikan kehidupan seperti yang saya sebut tadi, definisi kehidupan dia apabila duit dia banyak, rumah besar, baru dia merasakan hidup itu orang kata berfungsi. Jadi sebenarnya hakikatnya manusia tersebut dia tidak mampu pun benar-benar hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika perkara tersebut mengakibatkan dia lalai ataupun jauh ataupun jahil untuk mengenal Allah. Jadi sebab itu kita lihat ada orang yang ada rumah besar sekalipun dan dia mencapai orang kata purpose hidup dia iaitu purpose hidup dia ataupun definisi dia bahagia ataupun hidup di muka bumi ini adalah dengan duit yang banyak, kereta yang mewah ataupun rumah yang besar. Tetapi duit yang banyak tersebut dengan atas apa yang Allah kurniakan kepada itu, dia tetap jauh di sudut hati dia tidak merasa tenang dan bahagia. Ada orang rumahnya besar tapi dia tak bahagia. Hidup dia tak tenang. Ada orang dia kereta dia besar tapi tetap juga dia bergelisah. Merasa dia besar tapi tetap juga dia bergelisah. Merasakan ada sesuatu yang tidak cukup, tidak komplit. Masih walaupun dikeliling dia Allah kurniakan pelbagai nikmat, tetapi tetap dia merasa ada sesuatu yang tidak lengkap di dalam kehidupan. Jadi maksudnya dia tidak menjumpai kehidupan walaupun dia ada semua apa yang manusia lain inginkan di dunia ini. Betul tak? Jadi ini bermaksud Allah memang hendak bantu kita untuk kita berjumpa dengan maksud sebenar kehidupan. Sebab itu Al-Quran datang kepada kita dan ia bertindak sebagai ruh supaya Al-Quran itu dia dapat menghidupkan kita dengan cara yang betul. Bagaimana Al-Quran itu dapat berfungsi sebagai, kalau kita boleh lihat dalam surah Al-Hadid ayat 23. Jadi di situ Allah ada mengatakan, kita pergi dulu kepada ayat 22 di mana setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis di dalam kitab Luh Mahfuz. Sebelum kami menjadikannya, sesungguhnya itu semua mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang hilang daripada kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan. Al-Quran itu tadi membawa satu definisi yang betul tentang musibah. Iaitulah Allah berkata bila musibah ini datang, ada musibah itu akan menyebabkan kamu berduka. Dan ada kalanya musibah itu datang, jangan pula kamu terlalu bergembira. Jadi musibah di sini dalam erti kata lain ujian lah,
kesusahan ataupun cabaran ya. Tak semestinya cabaran yang kita dapat tu akan mendatangkan kedukaan kepada kita. Tetapi Allah kata ada kalanya musibah itu datang, jangan pun gembira. Sebab musibah dia boleh datang dalam bentuk yang kita suka. Seperti duit tadi, kereta, rumah besar. Musibah boleh datang dalam bentuk begitu. Walaupun secara luarannya kita nampak ianya berbentuk ujian, tetapi apabila ujian itu tidak kita kembalikan kepada Allah uh, dengan rasa syukur dan mentaati takwa, maka daripada situlah nikmat tersebut akan bertukar kepada musibah. Jadi rupa-rupanya selama ini kita nampak musibah ini adalah perkara yang menjatuhkan kita ataupun menyusahkan kita ataupun yang membuatkan kita seribu satu rasa emosi yang akan hadir apabila ditimpa musibah. Tetapi Allah sebut juga dalam bentuk tidak menjatuhkan, tetapi akan menyebabkan kita terlalu gembira. Dan ayat surah Al-Hadid tadi Allah tutup dengan pesanan jangan berlaku sombong dan bangga diri. Ini bersesuaianlah dengan Allah. Musibah tadi ataupun ujian ataupun musibah dalam bentuk nikmat, Allah peringatkan bahawa jangan berlaku sombong. Kerana apabila jiwa kita ataupun hati kita mati seperti yang keadaan yang selalunya berlaku kepada manusia. Definisi hidup dia tu hanya pada luaran, tetapi sebenarnya di sisi Allah dia mati. Ini disebabkan oleh hati dia ataupun kolbu dia mati gelap ya, akan oleh hati dia ataupun kolbu dia mati gelap ya, penuh dengan zulmat. Jadi apabila Allah memberikan sesuatu musibah ataupun nikmat tersebut daripada nikmat tetapi dia tidak melaksanakan protokol dengan betul, itu bertukar menjadi lebih buruk dan ia bertukar kepada musibah. Dan akhirnya apabila kita dalam dua keadaan ini kita tidak kembali kepada Allah, maka akan terbitlah sifat sombong dan bangga diri di dalam hati kita. Jadi antara perkara yang Allah suruh kita buat dalam kehidupan kita ini untuk kita terus hidup sebagai orang yang betul, iaitu dalam apa juga keadaan Allah murka kepada orang yang lupa kepada dia. Bukan dalam keadaan diberi nikmat saja ingat kepada dia, tetapi dalam keadaan ditimpa musibah, Allah mengingatkan kita supaya jangan berlaku sombong. Manusia yang tidak nampak sesuatu musibah itu adalah Allah yang mengaturkan kepadanya, seperti mana Allah mengaturkan nikmat kepadanya, maka dikhawatiri dia termasuk dalam golongan orang yang sombong. Sebab kesombongan inilah yang akan menyebab datang sebelum tibanya kematian yang sebenar. Jadi ada kalanya kita bernafas di muka bumi ini tapi boleh mati kalau ada sifat sombong. Sebab kesombongan akan menyebabkan kita lalai. Dan lalai dalam Al-Quran disebut sebagai ghafir. Ghafir ini kalau bahasa mudah faham, dia adalah orang yang hidup ia nampak berjalan dengan baik di atas muka bumi ini, tapi hatinya mati, kolbunya mati. Kolbu ni mati daripada mana? Daripada sifat-sifat sombong dia tadi. Daripada sifat sombong tu akan terbit sifat-sifat takabur, hasad, ujub dan seterusnya keakuan diri. Seseorang yang sombong di dalam hati dia.
Jadi dengan kesombongan inilah akan menatijahkan ya kelalaian dan menjadilah dia ghafir. Jadi cantik sebenarnya Allah uh, menyebutkan Al-Quran ni sebagai ar-ruh. Tujuannya apabila datang ayat-ayat Allah, biasa mendapat nafas baru untuk terus hidup. Yang tadi ia seperti seorang yang mati, tetapi apabila Al-Quran datang hadir dalam kehidupan dia, dia seolah-olah mendapat sesuatu uh, nafas ataupun kita panggil nyawa yang baru. Nyawa yang baru untuk dia untuk terus hidup. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah melalui detik sesak dada ya melihat kehidupan depan mata baginda dengan orang duk caci dia baginda ya, orang duk hina, orang tak suka pada baginda, pelbagai perkara yang menyesakkan. Orang boleh kata perkara tersebut kalau kita hadapi tak tahulah bagaimana keadaan kita. Mungkin kita akan mengalami sesuatu fasa yang lah untuk hadapi ya. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam apabila Al-Quran itu turun kepada baginda, uh, ayat Al-Quran membantu Nabi untuk melihat dunia ini dengan kacamata yang baru dan mendapat nafas yang baru untuk meneruskan kehidupan baginda. Jadi dari yang apa ni saya cara pandang kita lah yang baru ya untuk terus hidup dekat dalam kehidupan kita. Tetapi perkara yang perlu diperingatkan, Al-Quran ini ayat-ayat dia dia tidak datang ikut taste kita. Al-Quran ni sebaliknya kita yang kena follow taste Al-Quran. Sebab bila Al-Quran ni turun secara beransur-ansur dan dalam ayat ini Allah ada mengatakan dalam surah An-Nahl ni di situ Allah kata ada min amrihi, bermaksud Allah ayat kedua itu surah An-Nahl tadi dia turun disebabkan kehendak aku. Ya, kalau kita boleh lihat dekat situ dia menurunkan para malaikat dengan membawa ar-ruh dengan perintahnya. Jadi Al-Quran tu turun dengan kehendak Allah. Bukan ikut kehendak kita. Jadi Al-Quran turun untuk membantu menselarikan antara kehendak kita dengan kehendak Al-Quran. Jadi kita sebagai manusia kena tunduk kepada Al-Quran, bukan Al-Quran yang tunduk kepada kehendak kita. Jadi the moment kita tunduk kepada kehendak Al-Quran, di situlah kita belajar untuk mendefinisikan semula apakah itu kebaikan. Jadi di sini sebenarnya apabila kita saat kita menunduk, kita patuh kepada kehendak Al-Quran, di situlah sebenarnya bermaksud kita taat dan setia kepada Allah, takwa. Kita dapat satu definisi yang baru apabila melakukan takwa dan menjadi seorang hamba. Kita akan kembali menjadi hamba apabila kita memandang ataupun mengikut kehendak Al-Quran dan apabila kita melaksanakan takwa dalam keadaan yang lebih baik daripada sebelum ini kerana pemahaman kita lebih jelas dan perjalanan kita pun lebih jelas apabila qalbu kita sudah kembali hidup dan di situlah fungsi Al-Quran tadi itu berjaya mengubah kehidupan kita sebenarnya. Dan tujuan sebenarnya Al-Quran itu diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hanya kepada dua perkara sahaja. Iaitu kita boleh lihat di dalam surah Al-Ikhlas di mana Allah mengatakan Qul huwallahu ahad
Allahus Samad. Kita ni Al-Quran sebenarnya, the journey of Al-Quran itu sendiri adalah untuk membawa kembali manusia supaya mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk membuat untuk membuat ataupun memberi satu pegangan atau keyakinan di dalam hati manusia bahawa hanya Allah lah tempat bergantung. Jadi mengesa dan Allah itu tempat bergantung. Allahu Ahad dan Allahu Samad itu adalah seluruh intipati Al-Quran. Apabila kita mengatakan sesuatu hati ataupun kolbu seseorang itu mati, ianya bermaksud di dalam kolbu mereka ada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan konsep mengesakan Allah tersebut sudah tiada. Jadi Al-Quran ini turun sebenarnya untuk memperbetulkan perkara tersebut, untuk meluruskan apa yang bengkok, apa yang tidak lurus yang terjadi ataupun tauhid kita. Tanpa kita sedari sebenarnya kita sudah mensyirikkan syirik khafi. Di dalam hati kita ada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disebabkan perkara tersebutlah hati kita mati, kolbu kita tidak subur, tidak dipenuhi dengan cahaya nur. Kerana ada selain daripada Allah, ia sudah lari jauh daripada tujuan penurunan Al-Quran tersebut kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila di dalam kolbu seseorang ada selain daripada Allah, maka terang-teranganlah bahawa Allah itu bukanlah the only one tempat dia bergantung. Dia ada pergantungan kepada makhluk dan diri dia sendiri sebenarnya. Dan juga secara tidak langsung dan keseluruhannya, manusia itu dikatakan hati dia mati kerana dua keadaan ini. Na'udzubillahi min zalik. Semoga dengan Ramadan kali ini kita sama-sama muhasabah diri kita. Kita lihat apa khabar kolbu kita, apa khabar hati kita ini, sepanjang kolbu kita ini subur dengan meletakkan pandangan, menjadikan kolbu kita ini pandangan Allah semata di situ, ataupun masih lagi ada perkara-perkara selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya kita saja yang boleh mengetahui keadaan kolbu kita. Jadi Jadi jadikan Al-Quran ini sebagai ar-ruh ya, iaitu sebagai sesuatu perkara yang boleh menjadikan membuatkan kita hidup kembali ataupun memberikan kita nafas yang baru. Dan mudah-mudahan Ramadan, 14 Ramadan ini, sudah hampir separuh Ramadan kita lalui, kita berjumpa dengan makna kehidupan yang sebenar, dan kita berjayalah ayat-ayat Al-Quran, dan kita dapat nafas yang baru dalam setiap ayat-ayat yang kita baca itu, insya-Allah. Jadi Al-Quran ini sebenarnya ia menyembuhkan penyakit paling besar, iaitu kejahilan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mengatakan jahil, ianya lebih kepada sombong, hasad, takabur. Itulah jahil sebenar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dapat memandang Allah di dalam kehidupan kita, di dalam kita ini kita terhijab dengan Allah disebabkan kejahilan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil masa 23 tahun untuk dia merawat apa? Baginda merawat apa? Baginda merawat hati, kolbu. Jadi ini menandakan kolbu inilah paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sihat, tubuh fizikal kita sihat tapi hati kita tidak sihat, sakit, jadi mungkin dengan kesihatan itulah dia akan menggunakannya untuk melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi perlu seiring kita sihatkan fizikal kita dan dalam masa yang sama kita sihatkan qalbu kita. Mudah-mudahan sebagai perjalanan yang baru di dalam mentadaburi Al-Quran, ianya sedikit sebanyak dapat memberi gambaran, bagaimana sebenarnya maksud Al-Quran tersebut, apa tujuan dia diturunkan dan bagaimana fungsi Al-Quran itu sendiri dalam menghidupkan kembali hati yang mati, insya-Allah. Jadi saya harap perkongsian pada hari ini dapat memberi sedikit sebanyak manfaat kepada diri saya terutamanya, kerana Al-Quran ini apabila kita tadabbur, ia adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Tetapi kerana saya berkongsi, mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini dapat juga memberi manfaat kepada sesiapa yang sudi mendengarnya, insya-Allah. Jadi saya tutup perkongsian saya pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.